السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي رفع أهل طاعته بفضله وخفض أهل المعصية بعدله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي نصر عبده وصدق وعده. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله العاقب الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء والدين. أما بعد، فأوصيكم وإيانا بتقوى الله والسمع والطاعة لعلكم تفلحون يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, pertama kali kita mengucap syukur, puji sebagai tanda yang menunjukkan di atas sangat terima kasih kita akan Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita memujinya kerana beberapa perkara yang telah kita lalui dan kita rasai. Jadi Allah masih lagi memelihara umur kita memanjang lagi sehingga dapat kita berlangsung dan bertemu lagi di majlis yang seperti ini. Kerana beberapa banyak di masa-masa yang telah berlaku itu, saudara-saudara kita yang selalu hadir majlis seperti ini sudah pun meninggal kembali ke rahmatullah kan. Tapi kita ini masih lagi ajar kita diteruskan oleh Allah. Itulah kita syukur banyak. Jadi sebagaimana Baba Syihabuddin kita dah sebut tadi tu, begitulah. Jadi kalau turut sebenar tu maknanya hari ni tu hari mengajar lah maknanya. Tu dia bertinggal hari ni nya. Sebab tu kadang-kadang berasa tak puas hati juga tinggal enggak budak mengaji ni kan. Tapi tinggal pun jadi serah pada menatu-menatu lah, memanjakan masa tu. Sebab itulah sutrik tu terima juga secara selang-seli, maknanya sebulan 2 kali. Serabu sekali, lepas tu selang ni nak mari tiap-tiap minggu tu. Pasal orang panggil sayu hati nak tinggal. Tu dia budak hidup tunggu nak mengaji tu. Itu. Tapi dengan tak kala permintaan itu berlaku dan tilik kepada kepentingan kerana agama dan hubung kait kita di antara, khususnya di tempat majlis sebagai tempat tengah bagi kita, tempat kira bicara apa yang ada masalah, terutama sekali kita sebagai imam, khatib bila pemimpin di tiap kampung. Sini tempat murajaah. Lalu itulah
Fikir punya fikir, kira mengira serta takdir Allah Subhanahu Wa Taala, dapatlah sanggup juga sekadar kata selah-selilah. Nah, apa tengok ke depan tu izin macam mana itu tengoklah. Tapi walaupun selah-seli, balik pihak majlis pula mai turut berfikir bagaimana bila selang-seli bagi orang nak mari seorang dua tu, kalau boleh kak biar ada tiap-tiap minggu. Ini permohonan pula daripada pihak-pihak orang-orang kampung terhadap majlis. Lalu tu biar satu fikir, mana di setengah selang-seli ni mana kata majlis ada setiap Rabu lah, bagaimana Bapak Syekh Abudin cerita tadilah. Itu alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tak kala tu kita mari sambunglah. Siapa sekat mana dah kita dulu? Baru mula sikit sangat. Oh, situ ya baru. Duk bicara Fatihah tak selesai lagi dah. Masya-Allah. Pada kata iyyaka na'budu. Masya-Allah. Baik, kita masuklah kitab sebagai sambungan yang telah kita mulai dulu, iaitu masih kita duk bicara suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana kita maklum bahawa surah Al-Fatihah ini boleh kita dikatakan munasabah dengan nama surah Al-Fatihah, isim fa'il daripada Fataha. Fataha makna buka. Buka juga dalam arti mulai. Ini sepanjang kita berhenti lama ni hari buka. Buka. Itulah. Baik. Dia pihak Tino kurang dengan sikit. Ya baik, alhamdulillah. Lepas tu kuat sangat. Baik. Surah Al-Fatihah, surah membuka, pembukaan ataupun permulaan. Sebab kita panggil hari ni hari buka. Panggil kan tak? Setelah cuti bertahun-tahun, hari ni hari buka. Apa buka? Mulai. Dia panggil buka sekolah, buka pondok. Apa makna tu? Mana mulai setelah tutup, mari sebulan 2 bulan, mula. Tu Al-Fatihah. Tengok kita pun nak mula start nak berzikir, nak apa-apa mulanya dia Al-Fatihah. Dan pulaknya surah Al-Fatihah ini di sisi jumhurul ulama tengok jadi ke satu rukun di dalam semaya kita. Walaupun khilaf mazhab Hanafi radhiyallahu anhu, mereka itu bukan rukun solat Fatihah ini, hanya rukun sembahyang itu baca Quran. Faqra ma tayassara minal Quran. Dalam hadis kata summa qra ma tayassara minal Quran. Maka mazhab Hanafi dia kata bila kita masuk dalam solat, dalam sembahyang, cukuplah dengan baca Al-Quran. Bermakna di isi mereka bila masuk dalam sembahyang baca qul huwallah pun jadi. Tapi jumhur termasuk mazhab kita Syafi'i,
dan mazhab apa dia Maliki dan juganya Hambali secara umumnya, itu adalah wajib rukun kena baca Fatihah. Hingga pula di sama hak wajib baca Fatihah tu mari berselisih pula di basmalah. Mazhab Maliki tak payah basmalah lah. Alhamdulillahirabbil alamin selalu. Setengah pula kata tak wajib tapi sunat bismillahirrahmanirrahim. Ada pihak kita Fatihah sekali dengan bismillahirrahmanirrahim, itu masuk dalam satu ayat daripada Fatihah. Bila kita tahu khilaf begitu, kalau kita selaku jadi tok imam, kita raikan walaupun kita pandai banyak jalan bagi kita kena semaya cara kita. Ataupun kita jadi makmum tak ada ganggu dengan orang. Ikut dah kita tahu banyak cara agak. Kita tahu wajah ni, tahu kita orang mengaji banyak, mengaji luah ilmu ni. Kita nak baca, kita tak saya baca, kerana kita tahu jalan-jalan. Tapi bila kita bawa orang jadi driver, bawa molek lah, kerana penumpang kita ada macam-macam tulis belakang tu. Terutama penumpang kita tu mazhab Syafi'i. Kita buat tinggal bismillah agak selera, orang tak turun dengan jalan. Betul ni nak turun. Pak kita nak marah ke demo kan, aku tak pandai, tak pandai, dia mau pandai tapi itu kan. Ini dah jadi masalah. Tu dialah. Tu di antaranya. Kemudian apabila mari pula segi baca, hak kita dah makruf Fatihah kita agak Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin dengan ada alif supaya kita nampak dalam tulis kita tafsir. Tapi kalau dalam tulis Qira'ah dia tulis mim lam kaf, tak ada tulis alif. Tapi bila ditambahkan baris bubuh alif kecil. Tu bukan hak alif tulis Qira'ah qad dulu. Tambah supaya nak ra'i apa dia hak qiraah yang baca Maliki Yaumiddin, termasuklah qiraah kita qiraah Asim riwayat Hafaz baca dengan Maliki Yaumiddin. Dan qiraah Kisai baca dengan Maliki Yaumiddin dalam qira' 7. Dan keluar pada qira' 7, qira' 10 satu lagi baca Ya'qub Al-Hadrami Maliki Yaumiddin. Tapi bila lagi qira' lagi, kalau la qira' 7 qari lagi, termasuk qiraah Nafi', qiraah Madani Madinah, qiraah Ibnu Katsir, qiraah Makkah Makki, qiraah Ibnu Amir, qiraah Syam, dan qiraah Abu Amrin, qiraah Basr, dan qiraah apa satu lagi iaitu Hamzah. Mereka ini baca dengan pendek Maliki Yaumiddin. Inilah ilmu. Kita tahu ilmu sebab bila kita tahu luah, kalau kita pergi berimeh ingat email yang pergi baca Maliki Yaumiddin, tak ada bergaduh apa kita. Tapi cuba kita tahu sejalan, tak tahu banyak bunyi Maliki Yaumiddin, kita marah mufarakah tak email macam tak kena, kita kata dah itu kan. Sahabat tu kena cermat benar balik orang nak jadi driver juga nak bawa tu email tu. Jadi buat turut kita saja tak leh, kita kena ra'i orang yang belakang kita. Tengok duk bergaduh lepas dah tu ke apa? Ngaji tak bismillah, klik tak bismillah, bergaduh dengan makmum belakang. Itu dia, kita kena ra'i. Baiklah supaya kita nak jaga ummah tak jadi apa dia berselerak di dalam apa dia tak rusak kesatuan orang panggil. Kita sambung iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka orang mengaji panggil kata dhamir munfasil, didahulukan atas amil. Ya asal kaedah kita mengajinya iyyaka dia panggil maf'ul. Dalam susun ni kalam, tarkib kalam dia kena fi'il dulu, lepas tu fa'il, lepas tu maf'ul. Tiba-tiba dalam ayat nyetak dulu maf'ul, orang panggil sungsang.
Susah. Bila susah gitu dia terbit satu arti pula. Nah, kalau kata na'buduka, kami sembah akan engkau. Sekadar tu. Bila ambil engkau letak dulu, iyyaka, akan engkau, ya jumlah tangan akan dikau. Hotullah kalau kata akan engkau, hotullah lah. Akan engkau ni akan dikau, situ dia tak ada tambah sikit lagi tu. Kalau nak erti lagi kita tambah sikit lagi. Akan dikau yang ni sahaja. Ataupun dengan bahasa lama jua. Akan dikau jua. Akan dikau sahajalah kami sembah. Tu reti kata sahajalah tu reti mana? Reti dalam sahajalah makna akan dikau sahajalah kami sembah, makna tidak kami sembah akan yang lain daripada engkau sama sekali. Tu tak ada lah pada syirik kursi, tak ada lah, kita sembah hanya akan kau sahaja. Supaya kita nak jemput orang mai ke rumah dari mondok kita pergi jemput. Tak email je ni. Nak kata email je ni. Gak kalau khatib bila ada pun bangun. Sebab nak tak email je ni bunyi je kata kelimah kita tu. Kalau tak nak tak email. Boleh lima soalan kata. Nak tak email je ni. Je ni. Orang lain tak masuk lah. Ni pun pedah dia letak iyyaka dulu, mana akan dikau jua, akan dikau sahaja kami sembah, dengan makna tidak akan yang lain daripada engkau kami tak sembah. Ya tak boleh, kalau dia tak selesai dia tak boleh. Nah, pengajian itu naik malah. Nah, jadi sibuk. Apa lagi tak susah tu. Susah dah. Iyyaka na'budu, akan dikau sahaja. Kita tiada akan yang lain daripada engkau sama sekali. Ini boleh ambil dari iyyaka na'budu yang panggil kata tak ada kena-mengena dengan syirik. Ya kita sebut syirik takut sangat. Walha iktikad kita pun duduk Allah je. Sembah kita pun Allah je. Mana nak kena-mengena dengan musyrikin? Musyrikin tu buat dia sembah lain. Walaupun bila ditanya siapa yang menjadikan langit bumi arak kurih dulu, dia jawab Allah. Siapa yang memperjalankan langit, matahari bulan dok naik di mari turun, siapa? Dia jawab Allah. Dia tak ada jawab pun patung dak Allah. Baik. Kalau gitu kita nak bina atas perkataan dia, kau tu Allah, kau ni Allah. Faham apa? Sembah tu lain pada Allah. Payah ikut mana? Hak tu kerana nenek moyang kami buat begini, kami celak-celak mata begini. Sebab dia jawab inna wajadna alaihi aba'ana. Tu kami dapati nenek moyang kami tu buat begini, kami buat, kami hanya semata-mata tiru turut saja. Tu panggil taqlid irradi. Sebab itulah ulama bila berkecek bab akidah, dia taruh bimbel, dia letak batu asah tu sebagai kata nak jaga buh. Mana duk ilah orang pegang dengan cara taklid, setengah-setengah kata tak mada ayah nak jaga wi kita tu beringat jauh. Takut jadi taklid macam tapi kita orang mukmin tak ada, walaupun kita tak pandai nak hurai kerana kita tak ada belajar kah. Kita mengaji hanya secara umum, tapi pegangan kita kemah bahawasanya hak yang berhak disembah hanya Allah, tak ada yang lain. Mengandungi dalam makna la ilaha illallah. Ini iyyaka na'budu. Tapi itu kalau kita sembah Allah, tapi kerana hati kita kerana lain, yang panggil syirik khafi mari. Kita sembah semaya
sembah Allah, tapi kerana malu ke orang tu, kerana takut ke orang ni, orang panggil itu masih ada syirik khafi. Bukan syirik bak semua nu dak, bukan syirik kufur nu dak. Syirik khafi maknanya pada kesulitan rupa kita sembah Allah tapi kerana terjadi lain pada Allah. Dia panggil syirik khafi tu. Nah, tak ada batal iman tu. Kalau hak batal iman lagu syirik khafi juga hak batal iman. Iktikad ada yang lain daripada Allah berhak disembah. Hak tu syirik tu tangga iman. Ataupun duk sembah Allah dalam hati duk ragu-ragu, ya ke seperti orang munafik. Lepas dia mengucap juga kerana dia takut. Dia tak ada nak duduk di Madinah lah. Lalu tu dia mengucap juga zuhir di lidah ke dia mempura-purakan. Dalam hati tetap. Quran yang dibaca dok syak. Ya ke kalamullah. Kau reka Muhammad. Tu panggil mulut dengan hati tak semasuk. Maka kita Islam ni hajar lagu mana? Mulut lagu tu, hati pun nak bagi lagu tu. Tiap maqam ihsan hati ni. Hak pegangnya tu iman. Hak duk semaya puasa Islam. Jadi 3 iman, Islam, ihsan. Jadi hak asah iman, hak amalan Islam. Nak sempurna 2 tu kena mari ihsan tu dipetak bab ikhlas, bab tawadhu, bab zahid. Tu cara dalam tasawuf. Semua tu masuk dalam ni. Iaitu dak mengaji dalam bab tasawuf sebut ni ayat iyyaka na'budu, mana orang ni martabat orang buat amal kerana Allah. Bila lagi wa iyyaka nasta'in, dia naik lagi pula tu martabat mana kata billah. Ya kecek dalam tasawuf ya kecek lagi tu. Sini kita ambil erti segi ayat makna sikit kita baca iyyaka jumah akan dikau atau akan engkau, kena buh lagi akan engkau jua. Dia tak ada kata. Tu kalau yang mengaji kaedah dia panggil apa dalam ilmu balaghah, taqdimu ma haqquhu ta'khiru yufidul hasra. Sepaya tadi tak kalau akan kau disebut dulu reti makna ja tu baik. Tapi kalau letak belakang kami sembah akan engkau, tak reti ja. Tapi bila pusing akan kau je kami sembah. Akan kau je hurai lagi tidak akan yang lain sama sekali. Tapi kita orang Islam wala tak semaya baik. Kalau hajak semua lain sembah tak? Tak. Tak semaya dia tu malah dia je. Jangan dia kata dah tak semua Allah main sembah muka ni. Kau orang Islam, kau orang mukmin, apa tak semaya? Tu salah nafsu aku aja jawab. Tak kena ke dia. Bukan nafsu mu, nafsu aku ya tak. Panak atana ke dia. Dia kecak kena atas butir orang ni. Dia nafsu aku. Dah itu kan. Dia kata kupu mung tak mai. Kupu apa aku mengaku atau wajib mayat. Pas tak mayat malah aku kena dia kecak dah kata apa. Itu kan. Pas tanya kalau lagu anak. Tak ada apa. Tengok tu nah faham tak? Iyyaka na'budu, akan dikau ni sahaja, tiada akan yang lain daripada akau sama sekali. Kami sembah na'budu, kami sembah kami sembah ini pada ibadat kami, pada ibadat kami. Maka ibadat dia masuk banyaklah ibadat tu. Bab dia bayar. Gapo ibadat? Daripada sembahyang. Itu masalah ibadat. Mana panggil ibadat badaniyah mahdah. Sembahyang ni ibadat ia bahasa kerja dengan tubuh sendiri. Nak wakil kat orang tak boleh, tak terima ganti ni. Dia panggil ibadat badaniyah mahdah. La taqbalun niyabata, tak terima ganti, tak terima wakil. Tapi kita nak wakil kat orang semaya tak boleh. Zuhur tagi ke wakil kemudian semaya. Tak terima wakil, tak boleh nak tuai sendiri. Bandingnya kalau unia dunia hak pasal nak buat pasport tu, boleh tak tu wakil ke adik kita. Walaupun kembar nak serupa dua ni. Mungkin dia buat pasport aku wakil kamu. Dia tak terima.
Hak kita sendiri, hak demo sendiri. Nak wakil kita buat ke demo tak boleh. Tu dunia pak ada tak boleh wakil. Bab cacung tu dah itu kan. Ni sepatut semaya wajib tak demo buat. Nak wakil kita tak boleh. Kita nak wakil ke demo tak boleh. Dia panggil ibadat mahdhah. Ibadat badaniyah mahdhah. Semata-mata tak terima wakil. Yang misalnya sembahyang. Yang kedua dan puasa. Supaya tu puasa pun ibadat badaniyah mahdhah. Supaya semaya dari segi tak terima wakil. Kita nak wakil kat orang tu puasa kita. Tak terima wakil. Cuma berbezanya hak balik semaya ni panggil ibadat badaniyah secara fi'lan. Ibadat puasanya panggil secara tarkan kerana pasal berak kan. Berak. Dia panggil lain situ. Ibadat lagi, apa lagi ibadat? Dan zakat. Zakat ibadat juga. Ni beza dengan dua tak ni. Panggil ibadat maliyah mahdhah. Bukan ibadat maliyah. Dia panggil ibadat maliyah mahdhah. Yalah dah. Ibadat hak sakut pak dengan harta. Tengok kalau kita tak ada milik harta yang kena zakat, tak ada wajib apa. Kita ada milik harta dia panggil harta zakawi. Harta yang bahasa zakat. Ada wajib apa tak kita? Gapo harta yang bahasa zakat? Kalau jenis binatang, ni jenis je. Unta kita tak ada. Lembu, kita ada katalah lembu, kerbau, kambing, kibas, tapi nak wajib pun dia ada syarat dia pula. Sekuat-kuat bilangnya nisab berapa ekor perah lembu nak mewajibkan zakat. Kambing berapa ekor, sekuat-kuat nak mewajibkan zakat. Dengan jibak dia lah pula. Nanti masalah ia akan nak budu belakang tu. Habis tu hurai dia panjang. Patut ulama ambil hal ni hurai bab masing-masing. Bab semaya, bab cara puasa, bab cara zakat. Pas kalau kata perah, banyak kita perah lembu. Bukan 2-30 ekor, 4-50 ada 100 ada orang perah lembu. Apa kena zakat ke tak? Tengok perah mana lembu. 100 ekor lembu tapi dak perah ada tanah kita. Kita beli tanah 200 rak. Pagar apa dah lepas dah tanah kita. Tak wajib zakat juga. Tengok dia kena dengan jibak dia pula lah dah. Tu nak ya tu. Lepas tu beza ibadat maliyah dengan ibadat badaniyah. Hak ni terima ganti. Boleh wakil kat orang. Tengok keluar zakat. Tak mesti kita keluar sendiri. Mu ambil duit nego ku lagi keluar situ. Mu ambil lembu ku ni. Gitu. Amai kutik. Serah ke amai. Tak ada kena kita keluar sendiri. Dia panggil ibadat juga tapi maliyah mahdhah. Dia misal situ. Dan yang sebut lagi dan haj. Capur bila sebut haji melengkapi umrah. Ni ibadat ni capur dua sekali. Ibadat badaniyah wal maliyah. Bezalah dengan apa semaya zakat tadi. Ibadat badaniyah wal maliyah. Ibadat bahasa kerja dengan tubuh sendiri dan pula bahasa sakut dengan harta. Tengok. Nak wajib haji kena ada perbelanjaan, tak ada perbelanjaan tu hal tak wajib. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Orang yang kuasa kepada bait itu jalan. Kuasa macam mana? Dua. Kuasa boleh berjalan lagi sendiri. Tak jalan pun pasal kenderaan, kuasa naik kenderaan. Pas nak naik kenderaan, ada kenderaan sendiri, ada kenderaan sewa. Kita sini juga mana? Ada perbelanjaan untuk sewa kenderaan. Kita sini panggil wak tamai. Sewa tu lah. Untuk kita sewa kenderaan sendiri tak ada. Ada hak sewa, tapi kita ada perbelanjaan untuk sewa. Masalah manis tata'a ilaihi sabila. Diri sendiri pun kuasa berjalan lagi. Kuasa naik kenderaan sendiri. Serta ada perbelanjaan untuk bayar sewa, ada perbelanjaan dalam perjalanan. Bila cukup dua tu masalah manis tata'a ilaihi sabila. Nak wakil boleh ke tak? Tahun ni aku wakil kamu buat haji kat aku, tak boleh kalau kita dah sihat. Sebab kita dah sihat boleh pergi sendiri, nak wakil tak boleh. Malaikat kita nyegi uzur sakit. Sakit kita ni sakit pasal rolik tak sembuh. Seperti kena amal perut, amal pak rolik juga tak sembuh. Bila tak sembuh nak pergi mana lagi?
Nak naik kenderaan pun tak boleh. Dadah kat kaki. Payah masa ma'dub dia panggil. Maka boleh dia wakil. Selagi dia uzur, hajat nak pergi ke Mekah, wakil ke satu orang. Mungkin buat haji aku, kalau kita boleh ada uzur. Wakil boleh. Tapi kalau dah sihat segar, tak boleh. Nak ketua sendiri. Itu dia. Tiba-tiba wakil ke demo suruh pergi, siapa masa dekat nak haji, kitanya segar. Segar tak boleh, kena pergi sendiri. Sebab apa? Sebab haji, umrah, ibadat badaniyah dan maliyah. Tu dalam 5 ibadat. Ini puak ibadat. Maka ulama ambil bicara hak ni duduk dalam robok yang pertama. Cara semaya dulu, puasa, zakat dan haji umrah. Lepas tu dan lainnya. Lainnya tu banyak lagi lah. Lainnya tu juga termasuklah apa saja kita tu pada ibadat. Nak ambil wuduk pun kerana dia. Semua tu kerana dia. Tu kita panggil suci, selamat daripada syirik. Dan dalam ucapan kita semaya ada tu doa iftitah kita tu. Wa ma ana minal musyrikin. Tengok dia kata semua tu. Dalam wajjahtu wajhiya, aku hadapkan muka, yakni aku hadap diriku ni kepada Tuhan yang telah menjadi langit bumi. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Hal kada aku hanifan yang cenderung kepada sebenar, lagi aku ni musliman. Akhi pula tu mengaku inna salati wa nusuki, sesungguhnya sembahyangku dan segala ibadatku daripada semaya, wa mahyaya, hidup aku ni hidup lagi ni, wa mamati, dan mati aku bila mati saya semua tu bagi siapa? Lillahi rabbil alamin. Itu daripada makna ni hanya bagi Allah semua. Ibadat aku semua semua bagi Allah. Tapi kita duk berasa hak kita tu nak rusak, kadang nak menyakit wujud, nyakit apa? Hak lillah. Boleh aku duk semaya taufik dari dia. Hatta lagi ke dia habis. Tiba-tiba kita semaya puasa, dah puasa kita banyak amal, berzikir puasa apa kita. Tu nak jadi masuk hak khafidah lah. Ni mana iyyaka na'budu belaka. Mana? Tapi itu kata semua makna ayat Quran terkandung dalam makna Fatihah. Sini masuk bab ikhlas di sini. Tu iyyaka na'budu. Mana ya? Dan lainnya banyak lagi tu. Lepas tu mari pula perkataan yang kedua, wa iyyaka nasta'in. Dan akan dikau. Apa tadi? Tambah jua. Dan akan dikau jua ataupun akan dikau sahajalah kami minta tolong. Tengok, kita dak minta tolong secara hakiki, minta tolong akan Allah. Tak ada kena mengena dengan syirik dengan apa. Lepas tu Allah tu perintah pada kita suruh pakat tolong menolong. Maka dak tolong pergi mari, tak ada kena mengena dengan syirik. Orang ni sakit, mari tolonglah ambo uzur cari bohmo. Pergi cari doktor. Ambo duk uzur sakit nak cek tengok, maka pergi cari bomo tu syirik ke dah? Syirik apa? Semua kita wa iyyaka nasta'in. Lepas tu pergi cari Tuhan perintah suruh ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jalan takut pada Allah pakat tolong awi. Tolong nasihat pergi mari. Orang uzur pun tolong sekadar mana boleh tolong. Kita orang ada ilmu, orang tanya masalah kita tolong hurai. Tu masalah tolong menolong. Kita ada orang dia mau tak rak kita tolong. Orang bah nak bangun tak boleh, kita pergi tolong. Apa tolong nak tak kerana pula tu. Tolong dah jadi kerana siapa? Kerana engkau juga. Habis tu orang tolong, orang rubah sakit tolong. Pasal tak rak tak khabar apa. Barang-barang dia pun kita bimbang takut. Tolong cak je dia, cicing duk tangan dia tu kita simpan taruh. Dia taruh kita lah. Ada juga kita tolong lagu tu nampak rebah berebuk nak tolong pun tengok je cabut bebih. Tolong kerana apa tu? Bukan kerana Allah lah punah, bukan iyyaka na'budu lah. Nak benda tu ganah lah dah lagu tu. Kalau Tuhan tahu siapa akikku bangun dia tu pemana barangku, dia tu baik marah kita. Tak ada nak terima kasih pun. Terima kasih dia mau tolong kerana Allah. Terima kasih Allah tidak kawan ni dok soranglah. Beratlah kau mujur dia mau tolong. Pipin tu lawak gilta hospital. Tu. Sampai kereta mai siap riskat pak buti. Nak gitu lagi hospital tak apa tolong mak gita. Tu tolong.
Nah itu kan. Waktu lepas orang rela 1000. Tu dia tolong pula dah dah. Jadi payah juga punya dalam ni. Tu masalah iyyaka na'budu. Wa iyyaka nasta'in. Akan dikau jua sahaja kami minta tolong atas apa? Kedai dia panggil kait dia, temu ta'liq dia. Minta tolong tu atas tauhid kami. Apa tauhid? Kalau kita ada i'tikad Tuhan Maha Esa, minta tolong dengan dia juga. Nah, sahabat nak boleh beriman. Kan dia tak tauhid mana boleh nak beriman. Cuba tengok anak Nabi-Nabi sendiri antara anak Nabi Allah Nuh AS, tengok anak Nabi tapi tak beriman juga dengan ayahnya. Ayah dia Nabi Rasul Nuh tu AS tak beriman wala anak dia. Dan isteri dia 2 orang, seorang yang beriman, seorang yang kufur. Tengok isteri Nabi juga tak ada pelat lah. Isteri tok guru, isteri tok iman lawan, tak salah isteri Nabi. Ini Tuhan buat contoh teladan supaya kita jangan duka cita. Ini kerja aku nak pelatur buat hilang aku kuasa. Mu hanya redha dengan qada. Ajar situ masalah iyyaka nasta'in lagu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kita gapo kitanya usaha sekadar kata tunjuk ajar, tolong beri nasihat, tolong tunjuk jalan. Saya panggil apa? Cina. Itu ya. Neu tang. Tu tolong royak-royak. Terima tak terima bukan kerja kita. Terima lah boleh terima nasib baik, tak terima tak roh. Habaq tu dia atas Nabi SAW kewajipan dia menyampai, kewajipan dia mengajar, tunjuk jalan. Dia tak terima tak ada salah dia. Wa ma 'alaika illal balaghul mubin. Tak ada salah, tak ada tanggungjawabmu Muhammad, melainkan tanggungjawabmu menyampai. Bila mu menyampai dah umatmu terima ya nasib baik demo. Umatmu tak terima tak ada salah apa atasmu kerana tugasmu menyampai. Demikian kita jadi tok kadang serabut perut juga dengan anak makmu dah. Kena anak makmu tok iman tu anak makmu beribu-ribu Allah hak tu begitu hak ni begini tok iman pun royak ya demo dengar tak turut tok iman sebab dia sedih pasal dia kita manusia. Nabi pun dia ada sebab sallallahu alaihi wasallam sedih bila dia royak ke keluarga pak nakal jerkah dia sedih juga sebab tu biasa manusia tapi ingat ada salah ke dia tak turut dia ada salah. Kita tok iman kita royak. Maklum ni nak beri maklumat pada anak makmum semua 1, 2, 3, 4. Tiba-tiba anak makmum hak herah tak herah. Tak rah. Kau datu ya kita. Salah dah kita ada salah. Yang salah tu tak tanggungjawab. Royak tu dia. Tak adalah kata apa sepatah. Gitu dia. Royak betul nasihat betul apa itu dia. Tu masalah wa iyyaka nasta'in. Atas tauhid kami, kita nak boleh tauhid pun dengan taufik hidayah dari dia dan iman. Tengok nak boleh beriman kita ni bukan semata-mata kita dari dia dan apa lagi dan takut khauf ataupun khasyah dari dia juga. Ucapak kita berasa takut, berasa heran. Cuba kita perhati atas diri kita lah ni umur kita dah menekak 60 ke 70 ada dah orang tua dah kita ni. Tapi nak siapa ke 60 70 cuba kita saya panggil John Clark. Saya cuba hundur tengok masa muda, masa wairung lah. Kau tu tak ada panggil wairung lagi dah panggil orang muda. Alah ni wairung tak tapu. Cuba kita hundur ingat itu muda. Suka juga seorang ada kata kiki apa dak aku dah ingat aku muda hanya buah aku ni gak. Tu kan. Dengan orang tua aku juga Allah aku tipu dia. Aku nak pergi lain royak pergi lain. Tua kata gini aku bohong kat orang tua aku. Jadi lepas tu tempat aku terasa kata orang tua dok berasa kat aku dok sedih aku tak rasa kau tunggu aku atau anak. Bawa aku jadi pak orang aku rasa anakku dok tipu aku dok buat gitu panah aku dah ni mak tinggal hamu gitu dok tipu tua lah ni dah dia jolo dah. Pasal patah sebentar. Itu kita tunggu dah nak boleh berjuruh gini pun. Tu makna kata dari siapa itu? Dari Allah semua. Wajib beriman dengan qada dan qadar, bukan? Dia ingat patut kita bersyukur Allah syukurnya Tuhan peromo. Balik hati kita boleh jadi Allah syukurnya kalau mati tukar-tukar salahnya dah.
tu kadang orang dek tilik hak dulu bahasa mengalir air mata sebab dan sedih. Lepas tu bawa ingat buat baik syukur seronok. Itu dia antara orang panggil tafakur. Nah, amalan satu amalan tak ada dengan semaya, tak ada puasa duk dia. Kau duk renung, tarik ingat hak dulu, timbul hak baik, syukur. Tarik hak dulu rasa salah, taubat, astagfirullahalazim. Kebajikan semua. Masya-Allah. Nah, tu dia. Tu masalah iman, takut kita ke dia ni ke Allah dan harap. Patut rajak harap. Kita buat ni harap siapa? Harap ke Allah, harap ke balasan dari Allah. Kalau harap ke orang lain, mana orang lain boleh balas? Apa kita semaya kerana kata boleh balas ke? Boleh pahala ke? Alih, kita kena harap ke Allah. Sebab tu di akhir surah apa? Suratul Kahfi tu dah baca dah. Banyak orang ingat nah. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Faman kana, maka siapa-siapa adalah ia yarju, raja yarju, siapa-siapa adalah harap ia liqa'a rabbih, harap akan bertemu Tuhan. Baru lama tafsir ketiga lagi, menemui balasan Tuhan. Ya, kita ni kena mari diharap, dia harap sakut dengan percaya. Kita kecek sama kita. Hak aku royak, mu percaya dak aku. Aku percaya kamu. Pas aku royak, mu harap dak aku. Aku harap kamu. Bila harap ke Allah, harap sungguh. Kaya menak apa buta duit tak. Aku harap kamu. Aku nak gada tak payah gada, aku harap sungguh-sungguh kamu. Bahkan kenapa aku buat surat tanda walaupun sunat buat surat. Tak payah buatlah. Aku harap kamu. Mu tak tipu, aku harap. Demo lah dia harap pak terak. Ada juga demo tak ada itu. Tu belak demo pilih kita harap sungguh-sungguh. Sabik minta gapo tolong kita tolong. Minta kita beri. Nak gada tok sik pada gada. Tak nak gapo aku nak tolong. Kau harap sungguh kamu. Pas siapa harap gitu mu. Ini pun kita harap ke Tuhan. Kita percaya. Orang mukmin lah harap itu. Cuba orang kupu mana nak harap. Pakai kata pula. Celah pula. Ejek pula. Ni kita orang mukmin harap sungguh-sungguh. Gak Tuhan kata kan? Siapa-siapa harap. Tu. Bina tak percaya, harap. Harap akan apa? Harap akan liqa'a rabbih, akan bertemukan Tuhannya. Apa kita maklum dalam akidah kita, temu lepas mati, dan mati akan boleh lihat Tuhan. Kita ahli sunnah wal jamaah akan boleh lihat balasan Tuhan. Tuhan ada susu. Kau tengok sana. Siapa yang kata nak? Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun ilah. Ingat sangat je tu dah. Surah Sajdah tu. Dan kita tak ingat pun dengar selalu tu yang nak baca surah Sajdah pagi subuh Jumaat tu. Maka ayat Tuhan katakan fala ta'lamu nafsun, maka tak boleh tahu oleh seorang pun tak boleh tahu akan ma ukhfiya lahum. Tu kira ajum kita baca ukhfiya, dan setengah kira baca ma ukhfi lahum. Jadi beralih kelima lain tu yang ngaji kaedah. Atas kira baca ma ukhfi fi'il mudhari'. Tak boleh tahu bersorai pun barang yang aku sembunyikan. Mana aku sembunyikan. Ada perkira kita ma ukhfiya lahum fi'il madhi bin abu akhfa yufi. Barang yang telah disembunyikan bagi mereka itu. Gapo? Min qurrati a'yun, daripada ketetapan mata. Tengok tu Allah seronok dengan mata tetap. Apa mana tetap mata? Ya kita tengok barang molek kena dengan hati mata tak boleh dah dah. Siapa orang ada cuit entah khabar. Kadang-kadang dia pergi mata duk tengok kaki duk berjaga juluh lubang-lubang tak khabar. Mata tak boleh sebenarnya qurrati a'yun. Molek dengan mata kepala dengar seronok. Gapo di akhirat. Aku tak royak nanti tengok dulu. Tu. Kita harap ada lagu tu. Harap harap gitu kita harap. Kita percaya. Cuba yo ko aku pun lah. Ya tengok ini apa pertolongan daripada Allah. Allah Taala bagi kita ni perasaan harap. Maka dia kata siapa-siapa harap akan menemui Tuhan, menemui janji Tuhan, balasan Tuhan, maka Tuhan berkata surat lagu mana dah mengharap kau. Falyamal amalan salihan.
Siapa-siapa harap gitu, maka naklah kerja, akan kerja yang baik. Tu kan nak amal masa itu kerja salihah baik. Buat kerja baik. Kerja molek pasal apa? Kalau jual beli molek jadi tipu apa itu ini. Sewa menyewa pun jaga menyewa molek. Siapa dia bayar menyewa bayar molek. Habalin apa jangan dia tipu. Kerja pisau buah jadi koli orang. Kerja molek token nak asal-mana hak janji itu. Tu hak token nak. Balik token pun bayar gaji molek jadi tipu jadi Allah. Tu amal soleh. Jadi kita faham amal soleh ni ikut semaya puasa zikir kok ni bukan amal arti kerja. Soleh arti yang baik, Melayu apa dah? Ya molek. Kau kata tua besar sangat. Nak kerja molek huat, sain molek huat. Tak itu kata tua besar. Yalah amal soleh lah tu. Tapi tak ada kata awak amal soleh. Awak ada sain tu dah. Nampak wan gap sain molek huat jadi balah dengan orang, jadi buat hudu ke orang, tu sain molek. Ben atau nak nego molek huat jadi tipu orang. Oyak tu benar kecek jadi belok kekok jual molek huat. Sabit tu kalau kita sebagai menego anak kita tak harap dia ni tak cerah we dia jual. Mu tak boleh jual belok tipu orang. Ni betul kerja molek kita harap. Tu maksud dalam ayat faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Maka naklah kerja ia akan kerja yang baik, kerja molek. Nak kerja molek kena hati bersih ikhlas. Lalu cuma di belakang wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan kau kosi ia, jangan duk kosi dalam i'tikad dengan pada ibadat ke Tuhannya tu akan ahadan seorang pun satu pun. Tu di akhir surah tu. Gak masuk dengan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kata makna ayat Quran tu terkandung dalam makna Fatihah. Nah, lepas tu kata lagi dan ikhlas bahasa kita membersihkan ibadat bagi engkau semata-mata engkau. Kau tu Allah Taala lah. Tu masalah wa iyyaka nasta'in. Dan pada membanyak zikir. Pada membanyak zikir. Zikir apa? Zikir lidah kita panggil sebut. Kalau Quran kata uzkurullaha zikran katsira. Nak jemaah kata zikir lidah. Sebut oleh kamu akan Allah sebagai sebut ya banyak. Tapi dia kita tak letak akar tu kadang tak tahu naknya mana tu tak jadi letak 10 ke sekali. Baru nampak boleh pergi dah tambah pula 20. Masa boleh pergi lagi tambah 30. Total banyak lalu takut tak lawan lah. Nah, ataupun amal dia tekah cungak tak 100,000 sekali. Lepas tu kan tidak. Sebab dia kena kita laksa. Tu nah. Semua tu tolongan daripada siapa boleh nak berzikir? Daripada Allah. Tu wa iyyaka nasta'in. Cuba Allah tak tolong. Nak sebut zikir Allah tak tu baik. Kecek jangan. Dah berkecek 2 jam peruh. Berkata zikir tak lagi dah. Lali loyo. Ini yang panggil semua minta pertolongan daripada Allah. Sebab itu kita diajar oleh Nabi SAW doa kita minta dengan dia supaya dia tolong kita boleh sebut dia. Di antara doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Apa nak ya? Dia ajar kita. Kita bawa sama nak kata dalam semaya, dalam sujud ke. Kalau semaya sore kita ataupun terjadi makmum tak imam tak bakit lagi, bukan duduk sedia saja, bolehlah doa. Untuk sujud tak ada bunyi Allahu Akbar dah. Lepas ada subhanarabbiyal a'la 3 kali nak ulang berkali-kali tak ada apa. Nak selit doa dah sama tahu tak imam bangun. Allahumma a'inni ala zikrika. Apa arti? Allahumma ya Allah a'in dengan jadi amal. A'in tolong lemu ni akan aku ala zikrika bi atas boleh aku duk sebut mu tolonglah aku boleh aku tu rajin sebut mu. Yang minta dia juga nak sebut dia minta dia. Supaya kita kadang-kadang minta dengan Tuhan kita nak buat nama surat. Nak pala surat nak buat keduri nak ambil nama Tok Nebel Tok email masalah. Dia nak minta izin nak ambil nama 50 orang. Boleh. Nak minta dengan Tuhan.
Ni pun kita nak boleh sebut dia tu bukan semata kita. Dia tak bergerak lidah mana boleh nak sebut. Kita minta, ya Allah, a'inni, tolong olehmu ni akan aku ala zikrika, atas sebut kamu. Tu kita pakai zikir lidah. Boleh arti saya lagi, zikrika, atas ingatkan kau. Ku ni gak terlupanya kamu tu galik ku, mintalah mu tolong aku tu dah ingat kamu semua. Ingat orang kita ada pesan semua, ingat tu. Ku tolong mu itu tu ingat tu, jangan terlupa. Orang tua pula pesan, ingat dah awal jangan terlupa. Lepas dia belakang pula tak ingat orang tua. Tengok, ingat tu. Kan kita pesan sangat suruh ingat kita. Maka Allah Ta'ala, Tuhan kita tak ingat. Tak teringat, terlupa. Minta dengan dia supaya dia tolong kita bila kita dah ingat ke dia, bila dia sebut dia. Tu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Dan boleh terima kasih ke engkau. Kita boleh nikmat kan, alhamdulillah, terima kasih. Tu pun kadang ada terlupa lagi. Boleh nikmat terhabis tu, nyelopaknya galak terlupa ke syukur. Tengok ini orang kata bukannya mudah. Tu masalah wa iyyaka nasta'in laka tu. Ikhlas ibadat kau dan pada membanyakkan zikir lidah kita panggil sebut, dan hati zikir hati kita panggil ingat. Lepas tu kalau terjadi email kita nak berdoa untuk agama kita tukar domel lah kalau pandai. Allahumma a'inna, ni tukar jadi na. Ya Allah, Engkau tolonglah kami. Kita berdoa dia lain amin, maksud dia tu lah. Kita tukar Allahumma a'inna, situ sikit lah. Ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati, dia atas jadi elok ibadatku ke engkau tu. Tolonglah. Aku tak nak buat sendiri, tak ada daya upaya. Tu makna wa iyyaka nasta'in, maksud dalam tu juga. Apa lagi? Dan perbuka mata hati. Dia panggil apa? Buka mata hati. Iaitu orang panggil taufik. Petunjuk pada jalan yang baik, menjadi kuasa taat. Dan perbuka mata hati, kerana mata hati kita ni ia serupa mata kepala. Mata kepala duduk sini. Bila kita celak nampak, kita pejam tak nampak. Mata hati walaupun duduk sini tapi dia lebih tajam daripada mata kepala. Mata kepala pejam tak nampak dah, orang dah depan tak nampak dah. Kita ni pun tak nampak dia pejam. Tapi mata hati dia pejam, celak dia nampak semata. Tengok kecak akhirat tumbuh gitu berat. Tapi dia Tuhan teri situ, kecak akhirat, kecak mati duk gelip, dia kupu tak percaya selalu dah. Siapa senda bukan tak percaya senda. Iza dhalalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid. Tu Tuhan cerita senda orang tak percaya mati hidup balik. Takkanlah apabila kita hacul bu jadi baja tanah dah, gepuk kapal betulan, takkan nak hidup baru, nak klik semula, hidup semula. Puak-puak muda raya, oi kami tak percaya. Tengok. Kita orang mukmin dak terang, mati, ya mati. Lepas mati hidup balik, ya nampak. Lepas hidup balik akan terima balasan. Ya. Tengok. Kita panggil buka mata hati. Maka nak buka mata hati, buka dada sekali dia tak tolong bila. Tengok apa dia kata ke Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kan kita maklumkan Nabi panggil Nabi ummi. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhu. Ummi tiga apa dia selalu tak pandai menulis. Kita ni tak pandai menulis. Nabi tak pandai menulis. Lagi pula kalau tulis macam kitab surat, dia tak pandai baca. Tu asal ummi. Apa ummi? Dia bahasa kepada mak. Apa bahasa ada mak? Mula-mula mak melahirkan kita, ke apa kita pandai? Patut kan siapa umur banyak tua pun dia tak pandai pemula tubik gitu. Bahasa ummi. Tak selalu harap. Jadi baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pandai baca surat, tak pandai tulis. Pas ilmu ni kalau kita tak mengaji pun kita pandai baca hingga temu kitabnya baca, temu surat khabar boleh tahu dah. Buka temu surat khabar tengok. Hari ni berlaku, kemarin apa kita pandai baca, kita boleh ilmu melalui baca. Lepas tu kita pandai menulis pula, nak tanya tulis. Yang mana dia nak menulis tak pandai baca. Apa yang nama ilmu main mana? Dia nak tulis kata dia pergi baca ke kitab je tak pandai baca.
Guru dia zahir tak ada, data-data boleh kecek haraib, boleh kecek akhirat. Ini menunjuk kata dia ni nabi sungguh, dia rasul sungguh, dan dia adalah wahyu dari Allah. Bukan kecek semata tambah dia rekod yang dia ada. Kita orang mukmin yakin. Nah, tu tiba-tiba Tuhan katakan ke dia, data dia boleh royak, boleh baca ayat, boleh apa, siapa ngomong engkau. Muhammad ni baik mana? Nak kata dia pergi baca surat kitab-kitab lama, dia tak ada. Nak kata pergi mengaji, dia tak ada tu baik pada Mekah. Kata apa buat nak? Kecil duduk dengan Badawi, duduk ada penyusu dengan Halimah Sa'diyah ke sebelah balik Hunain Taif tu. Kata taklid ada dalam Mekah tu. Ada pergi ke mana? Orang tak kenal lah ke Mekah, siapa kebesar, apa ketua dalam Mekah. Data-data main boleh baca ayat, boleh royak tu, royak ni. Kalau bahasa Syak, pergi tanya ulama Yahudi ketika pergi berniaga kat Syam, ulama Yahudi ramai sana tanya. Yang mengata betul ya ya. Muhammad main mana? Ini main mana ni? Ini buka mata hati dari Allah. Sebab Allah Ta'ala tanya dia, alam nashrah laka sadraka? Tu kata dia, Muhammad, tidakkah kami membukakan dadamu Muhammad? Dia boleh mu pandai main mana mengaji dak? Takkah kami itu buka dadamu tu? Tu alam nashrah laka sadraka? Mengakunya ya. Wa wada'na 'anka wizraka? Tidakkah kami buangkan akan kesalahan yang tahmu allazi anqadha zahraka, jadi memberat ke belakangmu tu? Nah, tengok supaya kita apabila kita tak tahu sesuatu, tak berasa gelak kita. Boleh tapak cerah-cerah nyata serengih kita. Duk mesyiki satu masalah bila orang hurairah, cerah-cerah nampak, mula berat rasa. Dia berat. Bila Allah Ta'ala beri wahyu dia, rengih supaya barang ada muak tak belakang, buat tu baik. Tu wa wada'na 'anka wizraka allazi anqadha zahraka. Ya duk berat belakangmu Muhammad. Tak ke kami? Ya. Jadi tepat masuk sini lagu mana? Kita nak boleh beriman dari dia. Nak boleh cerah nampak sahabat dia. Sebab tu kita jangan lupa ke dia. Ini ayat wa iyyaka nasta'in. Kemana ada huruf waktu tu. Allah telah Fatihah ni besar. Lagi pula katanya, perbuka mata hati daripada engkau dan bersihkan dia ke mata hati. Ada yang hak cemar kata Allah. Tu dia supaya cermin dia kelabu culuh tak nampak. Ni mata hati ni bersih. Kau tua kau bersih. Tengok pelak. Kalau orang tak gerak dah kita ni tua ni. Mata kepala pun kurang tengok, nak pakai cermin. Tak cermin tak nampak dah misalnya. Tapi akalan tak ada. Kau cerah. Itu bersihkan dia. Dan lagi pula berhadapannya. Berhadapannya. Beradab. Dia beradab dengan paling belakang. Berhadap kinayah daripada paling turut taat. Beradab. Bila membelakang kinayah daripada kata tak terima. Orang royak apa ni paling belakang pula tua kata walah bukan tu nak paling siang gitu kan. Orang temu kena buat gini tak dengar. Allah paling belakang pula. Tu semua tu daripada Allah lah membersihkan dia kan hati dan berhadapannya hati. Dan rindunya kita tu jadi ada dengar sikit dah. Rindu. Kita kata rindu tak ada. Bangkali ngor tu lebih lah. Rindunya hati. Rindu Arab panggil asyik. Orang asyikin. Orang yang rindu. Bila dia apa tu, hati dia ingat sangat-sangat. Orang panggil naik martabat rindu. Bila cinta tu kuat tu, dia panggil rindu. Asyik. Maka semua tu main mana tu nak bahasa rindu hati kepada engkau. Tu semua daripada engkau lah. Tu berhadapnya hati dan rindunya hati kepada engkau ya Allah semata-mata. Tu kata wa iyyaka nasta'in, kepada engkau semata-mata. Apa semata-mata? Tidak kepada yang lain daripada engkau. Tu itu semata-mata. Sebab apa ya? Kerana asal hati itu sangat bersih.
Tengok budak mula-mula beranak sebab lah dia kata kan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrati, lah dia kata. Setiap bayi anak kecil mula lahir tu bepah daripada perut ibu ni gak bersih. Bersih. Hati dia bersih, gapo bersih, dosa gapo tak ada. Sampai dalam hadis duk banding sangat. Orang yang bertaubat daripada dosa, walaupun dosa yang banyak macam gunung bukit pun ibarat kata, tapi bila dia bertaubat cukup dengan rukun syarat, dia basuh kena molek, suci seperti hari anak mula dilahirkan. Kayauma waladathu ummuhu. Jadi serupa hari yang telah lahirkannya oleh ibu. Ayat tu suci. Walaupun kita berdosa banyak, dan kita taubat Tuhan terima, hari Tuhan terima, suci daripada dosa, supaya mula ibu beranak pun tak ada dosa pun. Tengok. Lagi pula kerana asal hati itu yang sangat bersih. Itu kata kullu mauludin, setiap anak bayi itu yuladu dilahirkan dia alal fitrah, atas kesucian. Lepas tu duk jadi cemar dia besar dekat cemar. Lepas tu dalam hadis sambung lagi ada riwayat summa abawahu, kama dia dua ibu bapaknya lah tarik, kalau dia tak apa Yahudi, yuhawidanihi, menarikkan anak kepada agama Yahudi. Begitulah sebaliknya. Kita Islam beri didikan kepada Islam. Tu dia dua ibu bapa mendidikkan. Dia didik sendiri ataupun dia wakil serah pada guru sebagai ganti pendidik dia. Didik dia. Maka tak kala tu bila keluar mari, maka menutup akan dia. Tu menutup dengan tulisan pa logat Melayu Bila kata menutup ngapa tu? Mana tudung. Kalau ada panggil tuntut ilmu, tu tulisan dia nya tun, ada nun lagi. Tuntut, kena tulis dengan ta kan. Tuntut itu mana cari. Tuntut ilmu. Ini supaya kita mari ni, masalah kata tuntut. Ada pun halal kitab kata maka menutup. Ngapa tu? Nutup ni tudung, selimut. Ni supaya kita selimut ni. Tak apa. Pekuk mata. Tu tutup. Jadi asal hati ni bersih. Maka menutup kemudian bila terbit mari, maka menutup, menudung, menselimut akan dia, akan hati itu oleh debu. Ini apa yang bani ni? Oleh debu percakapan yang sia-sia. Orang ngaji kaedah ilmu bayar dia panggil apa? Debu percakapan. Dia panggil idhafah musyabbah bih kepada musyabbah. Debu percakapan. Yang ni hati bersih, akhir-akhirnya cakap sia-sia banyak, banis pada debu. Debu dia kena cermin ke mana? Kabuk dengan ni. Cermin tu ada akar dah. Kena debu. Kena duk sapu, kena buh baksan. Sapu dengan kain dia. Apa tu? Debu. Tu debu tu cakapan dibanis pada debu. Lalu kata debu cakapan yang sia-sia. Ngaji ilmu bayar kata idhafah musyabbah bih kepada musyabbah. Jadi hati kita asal bersih supaya cermin mula potong cermin cerah. Lepas tu bila duk bakar kena debu, kena kabuk. Ni pun bila kita pandai kecek, kecek tu hak kecek banyak, banyak hak sia-sia, banyak disuruh tak apalah. Uzkurullaha zikran katsira, ya suruh banyak. Tu jadi kena debu tu, jadi hati dak mula cemar tu. Dan dusta, debu dusta atas pada percakapan yang sia-sia. Percakapan yang sia-sia, apa kosong. Dan dusta, ini oleh debu dusta atas pada percakapan yang sia-sia. Kena debu dusta tu ko berdebu. Abang Tuhan katakan kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kita baca ayat tu kan? Ayat dari surah Al-Mutaffifin. Kalla, bukan sebenar begitu. Bal, bahkan rana ala qulubihim, bahkan jadi berkarat di atas hati mereka. Jadi berdebu berkabuk atas hati mereka.
oleh makanu yaksibun, oleh barang yang mereka usaha, mereka kerja. Kecek banyak hak sia-sia, kecek bohong, kecek macam-macam lah, tak ada faedah pada agama. Tu buat jadi hati itu berkarat. Tu Tuhan kata, bal kita ngaji qiraat kita, riwayat kita baca dengan saktah kalau yang ngaji tajwid. Kalla bal, habis putus suara kita, tak ada menyawa dah ahli. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tengah qiraat dak baca idgham. Kalla barrana. Tebak bacalah tu. Makna supaya. Bahkan Tuhan kata rana bahasa kita karat. Besi. Besi bila kena air hujan karat. Sebab hadis kata inna quluba bani adama, sesungguhnya hati-hati manusia tu, anak Adam tu, la tasda'u, sungguh jadi berkarat ya. Pak Nabi banding sallallahu alaihi wasallam, mun nak kena karat hati, mun nak kena muka nu tak nampak tengok, mun nak kena hak nampak, kama yasda'ul hadidu, seperti berkarat oleh besi. Itu kena karat besi. Besi bajak, besi apa tak ngembung apa tengok, karat. Tu besi karat, hatimu karat seperti besi tu. Kamu tak nampak hati, tengok besi tu karat. Lepas tu nak lagu nak kena gilap dia. Siapa beli ubat dia kan. Tu dia beli ubat dia. Apa nak jaga, nak menghilangkan karat. Begitu hati kita bila karat, ubat dia bergapo dia. Klik pada ayat pula, ala bizikrillahi taqma'innul qulub. Ingatlah, dengan menyebutkan Allah, dengan ingat ke Allah, itulah boleh tenang hati. Kalau berkarat pun cemerlang klik semula. Tu cara menggilakkan hati. Tu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, duk situ lagi. Dan jika kerja maksiat, bila kita kerja perkara yang jadi deraka, sama ada kuk lidah, kuk telinga, kuk mata, kita panggil anggota zahir tadi, kuk kaki, apabila begitu jadi titik hitam, jadi beritik-beritik, petik sawah, seperti awah sawah kan, ada beritik-beritik. Ada kita nampak sekali pakai ni, kain putih ni. Kita pakai banyak hari duk peluh dak apa, peluh pas tak basuh. Lama-lama dia naik beritik-beritik. Orang tua panggil apa? Petik sawah. Tapi kita sini tukar panggil apa? Tahi lalak lah, kita buat lalak. Lalak ada berak apa? Tak itu kan. Nyanyo kelalak, tapi kalau kat tanah haram lalak berak semua. Tu kok engkau tu kalau kita hidup sakut kain gitu kok tengok hitam lalak huruf. Kita tengok berak. Tu je lah. Pak kita ni tak tengok lalak kita berak lah. Sebenarnya kita malah basuh. Kita helak lalak, kata tahik lalak. Tu dia yang naik beritik-beritik habis setengah lorat kita panggil tahik lalak. Kita sebut tu naik celalak. Gapo tahik lalak? Sini tak panggil tahik lalak, dia tu panggil petik sawah. Buah sawah kita ada beritik-beritik dah. Kain putih bila tak basuh lama dia nak beritik-beritik. Tu. Maka kita basuh. Kadang dia tak rubik dengan sabun, kena pakai air tu untuk dia. Ni pun begitulah, hati dia terlalu tebal karat tu, seolah tak cukup, kena bertaubat, kenapa? Itulah yang dikatakan. Kerana asal hati sangat bersih, maka menutup, menselimutkan dia oleh debu percakapan yang sia-sia yang diserupa dengan debu, dan cakap dusta yang serupa dengan debu. Dan jika kerja maksiat jadi titik hitam, ni ambil makna daripada hadis ni. Ya Nabi ni sallallahu alaihi wasallam tengok, walaupun dia tak mengaji tapi dia kecek kena sebab wahyu dari Allah. Kata Muhammad ambil mana mengaji dak? Cuba kaji, dia kata sungguh tak? Sungguh. Jadi habaq tu kita orang mukmin tak ada syak kata dia rasul sungguh. Muhammad Rasulullah. Ada ragu sikit apa. Dia kata bila kita kerja maksiat, ya hati kita jadi titik hitam. Sehingga ke mana? Kalau kita tak basuh dia, tak gonyoh dia, maknanya sampai tiada tampak. Ini bahasa Jawa ni kata ini. Tiada tampak. Bahasa kita? Bahasa kita dengan nun, hingga tiada nampak.
Bahasa kita dia nun, nampak. Tu bahasa surat tu. Bila bahasa kapur tu, oh tak nampak, ming tak ada dah. Hak kecek gila tu. Oh tak nampak weh, tak nampak. Tapi bila tulis kena tulis nun mim pokoh, nampak. Tapi bahasa Jawa dia cakap tampak. Ni apa ni tu tengok ni. Bukan kata kita silap titik dak lah. Bahasa Jawa cakap lagu ni. Mula tak faham juga. Dia kata silap, dia kata nampak silap apa kita lebih titik mula. Apabila nak bercakap dengan orang Jawa, bila Jawa dok dengar dia cakap tampak. Telitah lah kita nak kata tampak nampaklah. Kena dah kita tak tahu bahasa. Ini dia. Dia kata bila titik hitam tu mula titik duk suku-suku gitu. Bila tebal dia disarut. Jadi sekali juga hitam habis. Tu maknanya bila jadi titik hitam sampai ke mana? Sampai tiada tampak. Bukan tampak tu. Tiada tampak, tiada suka. Yakni tiada datang pikiran kebajikan. Tak mari dah fikir ke malak, fikir karut aja. Kalau main nampak lahwe kita ambil ni, marilah. Lahwe kita pergi ambil gotu akal berkela, cari ayat orang. Marilah. Lahwe ambil gotu macam-macam lagi lah. Dia fikir kok gelak sama tu. Patut cara duduk pun renggeng hak juru. Tu Allah. Ini datang pada hadis maksudnya begitu. Yakni tiada datang fikiran kebaikan yang diibaratkan dengan firman Allah Taala, walakin ta'mal qulub. Ya mai sekali ya. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tu ayat dalam suratul Hajj. Ayat yang ke-40 kita disambung oleh Quran suratul Hajj ayat yang ke-40 dia kata fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tu asal. Dan asal sebab tu ayat ni di antaranya adalah sahabat hak yang mata tak nampak, mata buta, di antaranya Ibnu Ummi Maktum. Hak dia kata abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. A'ma ya buta tu Abdullah Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum yang mata dia tak nampak, asal lagi. Kemudian bila dia main mikir, dia dengar ayat nu, yakin dengar ayat nu. Man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adall apa dia? Man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Tu ya selalu dia. Dia reti kita nak jumah dulu baru nak reti pada. Siapa-siapa adalah yang buta di dunia ni. Maka a'ma, lurah-lurah ni buta mata kepala, buta dua belah. Tu a'ma. Kalau buta sebelah Arab tak panggil a'ma, panggil a'war. Kalau buta sebelah, molek sebelah dia panggil a'war. Bila a'ma buta kedua-dua belah. Buta hak asli. Kalau buta baru je ariti suku sebab kemalangan, sebab apa itu jadi tak nampak mata. Siapa-siapa adalah ia yang buta fi hazihi, dalam dunia ni buta. Allah Tuhan kata fahuwa fil akhirati, maka ia orang yang buta di dunia ni pada akhirat esok a'ma, ia buta sebab buta dunia zahirnya. Wa adallu sabila, dia sesat jalan dia buta gagah-gagah. Allah teriak lalu, teriak dengan ayat tu. Moga dia mata buta. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, apa mu teriak? Moga ayat Allah Taala ke Allah kecek benar, sadaqallahul azim. Lalu kat lidah Rasul, orang jadi Rasul sidik amanah. Kecek tak dusta. Orang buta di dunia, buta pula di akhirat. Gak saya buta tak merasa dengan celak dah, akhirat buta pula. Dia teriak. Dia faham zahir ayat lah tu. Tapi bukan murak buta mata kepala. Mai ayat ni pula ni. Mari menjelaskan murak ayat sana. Fa innaha, sesungguhnya la ta'mal absaru, dia panggil domain qissah. Maka bahawasanya
Bukan dimaksudkan buta tu buta basar, buta mata kepala, bukan. Apa? Buta apa? Walakin sambung dengan sini. Walakin ta'mal qulubu. Hati. Dan tetapi buta yang dimaksud ayat nun buta mata hati. Oh, baru dah. Pada dia orang mukmin bersih sekali. Siapa jadi tu kabar Rasulullah pula dah tu. Sallallahu alaihi wasallam kan. Biar subuh dia ber. Tu dia. Pai tahu mana mata buta. Boleh jadi tu kabar. Bila masuk hajar apa dia bila raya fajarah dia selalu ber. Jangan suara dia molek. Suara dia terbit molek. Maka nak orang nak ber ni kena suara hak nyaring, suara dia tu tinggi makan jauh. Pilih lagu tu. Muka nak manggil orang jauh. Letak suara tak terbit pasal hati jatuh mana apa Allah Akbar tak dengar lah. Dia suara dia molek walaupun mata dia buta. Maka dia bas subuh. Tu. Maka tu ayat ni menjelaskan. Kata bukan murak buta mata kepala. Muraknya buta mata hati. Tu dia. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Hujung dia tu. Tetapi buta mata hati yang ada terletak di dalam dada-dada. Segalah dia. Tak apalah mata buta pun redha dengan qada Allah, ada kelebihan cara dia. Orang buta ada kelebihan cara dia. Kita orang celat ada kelebihan cara kita. Kalau guna panah, guna tak panah baik buta. Itu di panah-panah amal soleh tadilah. Masalah syukur nikmat. Tu ayat tu. Kalau gitu maka tiada suatu amalan yang boleh bersihnya apa? Nya hati. Tajak situ. Maka tiada suatu amalan, suatu kerjaan yang boleh bersihnya, yang bersih akannya idafah masdar ke maf'ul panggil. Yang boleh membersih akannya akan hati balik, nak boleh bersih balik. Nak boleh kelip jadi poktik semula. Itu tak ada amalan malaikat zikrillah, zikir akan Allah. Sebut atau banyak ingat ke Allah. Itulah orang-orang dah bangun tengah malam duk merayu dengan Tuhan, duk sujud ketika sunyi dah. Abang orang tanya dia, ya Rasulullah, amal ketika manakah sangat dimustajab? Doa ketika mana sangat dimustajab? Ayyud du'ai asma'u? Orang tanya dia, doa di masa mana ya Rasulullah sangat didengarnya, sangat diterima? Dia jawab kata jaufal lail. Rungo malam ni tengah malam. Dia tengah malam dia tenang kan? Dia keduk tidur, bangun, keduk sunyi, tak ada orang lain dah. Kita seolah kita dengan Tuhan seolah-olah gitu. Nak sebut apa, nak merayu, nak belah, nak apa Allah. Sabit tu tengok lori hop sabsai jalan dengan malam dah. Lewat malamnya ya senang tak ada duk beri. Ke tengah hari kat ya ke serati lah motor banyak. Tengah malam sunyi jalan sedap dia kata dah. Dia kata offside tak kena duk berik banyak kali. Ya senang tengah ni lewat malam. Begitulah dia jawab jaufal lail. Nak berdoa nak apa tengah malam. Lepas tu soal lagi dia kata wa dubura kulli salatin, selepas dubur makna ba'da, selepas tiap-tiap solat. Ada kait solat maktubah. Ni kita berdoa lepas mayat ni. Tak boleh pula dah nak minta nak buat jadi nak kelahi tu lah. Kalau kata boh kata dia tak buat, kita fardu ke? Muka tak tahu bagi jauh. Boleh jadi. Kata tak buat sungguh. Pas tak buat sungguh orang kita tanya dia nak berdoa ketika mana ya Rasulullah hak sangat diterima Dia jawab tu lepas semaya. Dia tak buat apa dia doa apa? Katalah dia tak nak buat. Tapi orang tanya dia lepas semaya kata. Doa situ molek. Tu dia. Walaupun dia lepas tak berdoa apa kata. Apa kita hidup karir. Kata nak turut sunnah. Enggak sunnah tak dia buat aja ke? Itu maknanya sunnah cara buat. Tak ada dia buat orang tengok aku tengok Rasulullah buat sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil sunnah fa'liyah. Orang tiru. Kalau dia tak lari dia mau turut lalu. Tapi tu kalau dia tak sewa orang buat, dia buat cara dia takut dia nak tiru. Sebab gerak dia buat pok dia tiru selalu. Orang turut lalu. Bila khususi dia mau jangan aku ya. Tengok dia puasa tak buka sambung. Buat sebab nak buat atas. Orang gagah jangan gagah pada tengok Rasulullah buat nak turut
Tak saya buka katik puasa 2 hari, 3 hari tak saya buka, dia panggil wisal. Nabi larang jangan. Dia tak beri. Dia tak apa dia. Khususi bagi dia. Tu dia. Ni pun bila kata dia buat, dia tengok. Dia buat. Kalau tak larang, boleh buat cara tiru dia buat. Tiba-tiba dia duk mulut duk baca apa salah. Ya aku duk baca tahu baca katik. Tiba dia tak ada buat. Bila tak buat tu nak tanya, dia tak ada buat, apa kita nak berdoa sama mana? Tu kita tanya, doa tika mana solat dia tengah malam. Lepas tu lepas tiap-tiap semaya, apa nak sama mana lagi? Itulah dia. Cara berseorangan, cara berjemaah tu ala kulli hal lah. Kayak seni. Kita tak sewa ada apa ya? Doa. Gitu. Baik, ni mana katanya amalan hak yang untuk nak jadi bersih hati balik, kenapa? Tak ada melainkan zikir Allah dengan lidah, terpanggil sebut Allah, ikutlah sebut macam-macam sebut dah tu. Paling tidak Allah. Ana mata tak boleh pula dah sebut Allah saja. Jadi kelahi saja. Walah adalah dia kata tak akan berlaku kiamat selagi ada manusia dak sebut Allah. Tu. Oleh ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Satu. Pada kali kita mengaji dalam media tasawuf, ini zikir orang awam. La ilaha illallah sebut penuh. Tapi orang dia tinggi martabat tak dah la ilaha Allah. Tu dia kerak molek hu. Allahu nak rak jadi apa orang ngaji balarah. Hak sebut panak lebih balarah pada sebut panjang. Sebab tu tak sebut maf'ul lebih luas pada sebut. Hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamu? Adakah sama orang yang tahu dan orang tak tahu? Tak kira tahu apa-apa. Sama tak orang tahu dengan orang tak tahu? Tak sama. Tahu apa? Tak kira. Kampung tu mu kenal lebih kata dengan orang tak tahu. Dia tu siapa? Tak tahu. Siapa kenal? Tu tak email sini. Nama tu. Oh, lebih kata dah. Jalan nak pergi kat ni, jalan pergi kat mana? Jalan ni tu baik kat ni. Tahu dah jalan? Mu tak tahu. Biar tahu dah tak tahu. Tahu apa? Tak kira. Tengok tak sebut maf'ul. Tu apa yang satu balarah. Ni pun Allah. Oh, hebat. Lagi pula boleh banyak. Hu. Tapi martabat dia nak ngaji dalam medan ni mula-mula. Ni kau berdoa ke apa? Biar dia lah. Kan tak ngaji medan dia. Nanti nak rak orang, pandai rak orang lah. Dia tak mengaji kau bertemu kau sabit tu orang mereka awam mula-mula bergaduh dengan rak orang, lama-lama temu sah. Nak menbuat balik kurang. Tu masalah. Sebab itulah kita ingat di akhir-akhir zaman ni, zaman kelam kabut ni, kita mengaji dengan hati yang bersih, dengan ikhlas. Kita ingat ilmu Allah Ta'ala ni banyak macam laut yang tak berpantai. Dia laut tak berpatat. Laut tak ada patah. Tu noyak ilmu Tuhan ni banyak. Pak kita tahu sikit, alhamdulillah. Sebab kita tak dapat tahu kalau Tuhan tak beritahu. Subhanaka la ilma lana. Maha suci Engkau wahai Tuhan. La ilma lana, tidak dapat pengetahuan bagi kami. Kami tak dapat, kami tak ada tahu, tak boleh nak tahu illa kecuali ma 'allamtana, kecuali barang yang Engkau beritahu ke kami tu yang kami boleh tahu. Kata molek tu. Dia panggil tawadhu. Klik kepada ayat ni, klik pada sini pula. Lalu kata dia, tiada suatu amalan yang boleh membersihkannya hati balik, nak bersih balik, tak ada malaikat zikrillah, zikir sebut Allah dengan lidah dan hati ingat. Ataupun hati saja. Mulut tak atau apa. Hati saja. Sampai tu ulama hidup bincang, mana afdal zikir hati dengan zikir lidah. La ilaha illallah, dapat Allah. Tu zikir lidah. Mana afdal dengan mulut tak atau apa dalam. Ulama hidup bincang ada yang kata afdal lidah. Sebab dia ada lidah. Mana kata afdal zikir hati kan. Lepas tu ulama hipo mana? Kalau seorang tu hati ikhlas molek, bersih molek, ya afdal zikir lidah. Dengan zikir lidah tu dia boleh menggerak orang lain kata. Aku dia tu buat, aku rasa nak tiru selalu. Dia tu rajin, aku rajin tu. Dia panggil buat, tunjuk supaya orang lain tiru buat kata. Itu ria tu boleh kebajikan.
Dia panggil buat sabab bagi orang buat bajikan. Tapi kalau kita tak jamin diri kita, aku tak harap diri aku. Orang lain kita tahu hatiku, aku tahu hatiku. Telitah-telitah aku tahu, aku tak harap hatiku. Hana tak harap. Kalau aku kata gini banyak mula nak mari lalu, nak mari lelaki aku ni rajin bimbang. Aku tak harap hatiku, pakai tak usah katalah. Duduk dalam dah. Aku tak tahu apa. Kada gapo dah ada kali. Nah, dah itu kan. Kata bon apa tengok dia awak tak tahu. Tapi dalam dia hidup. Supaya meta api dah. Meta api hidup di dia. Sama ada hutan berkarut penuh. Kenapa meta ada sini? Nyuruh hutan tengok ada jalan weh. Mana meta hidup tengok naik meta apa unit. Habis ada kutip api hidup nyuruh. Hidup tengok meta ada tanda. Apa ada stoko oleh hutan gitu tapi dengan hidup maka hati dalam apa tu nampak tua tu ada apa ni tapi dalam hidup. Ada orang ni hidup nak amal zahir tapi dalam mati. Mati tu buat gapo kerana lain kerana tak ada wa iyyaka nasta'in lah. Ini makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ni setara ni kalau nak tafsir lagi Ibnu Abbas kata sengatan Sayyidina Ali kalau nak tafsir makna Fatihah muat 70 ekor unta memberatkan segala 70 ekor unta tak habis lagi mati hidup pelik apa kali tu nak ayat Al-Quran kalamullah ya luas tengok kata lagi dia kata ataupun hati saja di lidah tak ada kata apa duduk di hati saja sampai jadi bersih itu dia malaikat zikir Allah dengan lidah dan hati kedua sekali. Mulut berzikir, hati itu apa dia silap mulahazah ataupun hati saja apa saja tidak dengan lidah duduk dalam saja ya lidah ada kata apa sampai jadi bersih yakni bersih hatinya tu bersih daripada kita kedis sikitlah bersih tertangkap bersih daripada tertangkap rupa alam dalamnya dalam hati. Apa? Dia dalam hati kita dah. Kita tengok dengan mata, dia takak di hati. Kita dengar di telinga, dia takak di hati. Habis tu kita kata, aku dengar saja tak takak weh. Dengar tak takak weh. Dia tu kesalah ke demo nama tu kapo tu. Kau tak ingat tu. Oh yo kena molek dengan demo. Kau tak takak weh. Tak takak mana rupa gambaran taswid tak mari dia tak mari di hati kita. Tak takak dia panggil. Lepas tu dia duk royak sifat lah ni kalau zaman dah ni gambar dia mana nak tengok. Buka tu ni. Mari dah. Kena saya lama dah pi lama terlupa. Dia panggil tak takak tertakak maksudnya gitu. Tangkap ni lah panggil pegang panggil tangkap juga sebab polis dah duduk pegang tangkap dia enggak. Tapi kita kata igat dikut tu igat ikan igat orang bahasa sana tak cakap igat tak tangkap dia ni bahasa surat bahasa kita ke igat tak ada nak igat weh hari ni dengar saja tak ada nak igat gapo dia yang ni masalah tak faham tak masuk di hati tak ada nak igat weh ni dengar saja. Ada orang aku boleh igat banyak kalau berago tak muak. Agak boleh. Dia panggil tertangkap. Jadi hati kita ni bila banyak kita berapa yang panggil macam-macam dia mari. Apabila kita banyak ke zikir jadi bersih apa? Bersih hati daripada tertangkap rupa alam. Dia panggil apa dia aswar kita ngaji dalam tasawuf. Dalamnya dalam hati seperti yang jatuh pada setengah aulia. Seperti yang berlaku di setengah-setengah apa dia para wali-wali bersih daripada tertakak rupa dalam apa hati daripada tertakak rupa alam di dalamnya. Begitulah nampaknya sambung ayat ihdinas siratal mustaqim. Ni setara ni kalau gila kita usaha tafsir besar banyak lagi. Itu pentingnya nawi kita tu duduk dalam dengar dan duduk berkira bercara kalam Allah. Semoga-moga tu sedikit kita dengar tapi bermanfaat. Cukuplah dulu
Sambung semula insya-Allah taala ihdinas siratal mustaqim. Oh, masa kita ni dah. Berapa jam? 11.30 lebih dah, 11.40 dah. Lepas tu